Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya lagi Ustaz Syarizan Daud dalam Mu Tunggu Aku Tanya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Okey, episod kali ni soalan-soalan daripada Instagram. Saya nak jawab pada 3 soalan yang kita ambil daripada Instagram. Bagi yang bertanya, terima kasih yang tanya soalan. Saya akan cuba jawab sebaik yang mungkin. Soalan pertama. Adakah salah jika sering kita berfikir tentang kematian? Salahnya kalau fikir mati dan nak bunuh diri, itu salah. Atau fikir mati sampai tahap tak boleh nak bekerja, tak jadi proaktif, tak ada productivity, jadi hidupnya jadi lemah, itu yang tak boleh. Yang boleh malah digalakkan sebenarnya dalam agama memang zikrul maut, memang kena ingat mati. Tapi kenapa Nabi suruh ingat mati ni? Bukan ingat mati supaya kita jadi lemah, tak. Ingat mati supaya kita boleh ingat diri kita. Ada satu hadis Nabi pernah bersabda dalam riwayat Al-Bazzar dan juga Al-Baihaqi. Nabi kata apa? Perbanyakkanlah mengingati mati yang akan menghapuskan kelazatan. Maknanya kadang-kadang kita bila kita tak ingat mati ni, kita akhirnya berhibur, berseronok, berlazat-lazat sahaja. Maka Nabi kata apa? Jika ia diingati dan direnung pada waktu susah, tengah ada masalah, tengah down dan sebagainya, nescaya bila kita ingat mati menyebabkan perasaan akan jadi lapang dan tenang. Dan jika diingati pada waktu senang, waktu tengah happy, tengah seronok, dapat nikmat banyak, kita ingat mati, maka nescaya hati akan menjadi sedar, perasaan akan menjadi insaf. So maksudnya time kita diberi nikmat, kita ingat mati, kita akan jaga-jaga supaya tak tersasar, supaya ada had sempadan, duit tu kita tak membazir dan sebagainya. Contoh ketika ada nikmat. Tapi kalau tengah susah, tengah down, bila kita ingat mati, dia akan Allah berikan lapang dada tu. Kita ingat kita susah, kita ingat ada orang lain susah, maka kita akan rasa, kita akan jadi lega. Itu antara kelebihan mengingati mati. Maka sebab itu kalau tanya saya, apakah salah? Malah jawapannya tak salah. Maka dia adalah sifat mahmudah, sifat yang terpuji dalam agama, iaitu dengan mengingati mati. Kalau kita perasan, kenapa kita digalakkan untuk ziarah kubur? Kadang-kadang dia ziarah kubur ni bukan isu kita kenal orang tu, dia bukan saudara mara kita, dia bukan kawan kita, bukan jiran kita kadang-kadang. Tapi digalakkan untuk kita mengiringi ke kubur. Yang sehingga kan Nabi pernah sebut dalam satu hadis, siapa yang menyembahyangkan jenazah, dia akan dapat pahala 1 qirat. Siapa yang menyembahyangkan jenazah, kemudiannya dia mengiringi jenazah sehingga ke kubur, dia dapat pahala 2 qirat. Qirat tu maksudnya gunung yang besar. So pahalanya sangat besar. Pergi kubur, semayang jenazah dan bawa sampai kubur, akan dapat pahala 2 qirat. Mana 2 gunung Uhud yang besar tu sebagai contoh. Kenapa Nabi suruh pergi kubur? Sebab dengan pergi kubur tu sebenarnya boleh menyebabkan kita boleh ingat mati. Sebab tu adab kita bila kita masuk kubur, kan kita bagi salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar, sejahteralah kepada kamu wahai penghuni perkuburan ini. Kemudian kita kata wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Kan kita baca nas'alukumul afiyah, kami doakan kamu supaya kamu sentiasa dalam keadaan sejahtera, selamat. Wa nahnu insyaallah bikum lahiqun, dan kami akan mengikuti jejak langkah kamu. So mana dengan kita pergi kubur ni, bukan sekadar bagi salam ke ahli kubur, kita mengingatkan diri kita, aku juga akan mati, akan menjadi ahli kubur juga. Memang Nabi galakkan kita untuk menziarahi kubur, untuk mengingati mati. Nabi pernah sebut dalam satu hadis riwayat Muslim, Nabi berkata satu masa nanti Allah akan mencabut daripada dalam hati musuh rasa kehebatan Islam, lalu Allah akan jadikan kamu satu penyakit wahan. Maka sahabat tanya Rasulullah, apa dia penyakit wahan? Penyakit wahan ni apa? Nabi kata nanti akhir zaman nanti akan ada satu penyakit. Orang Islam ni akan ada penyakit ni, penyakit wahan. Apa dia? Iaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Iaitu orang yang cintakan dunia tapi benci mati, dia tak suka mati. Okey, so kita ingat mati supaya kita bersedia untuk mati. Bukanlah kita nak mati, bukanlah kita nak seronok sangat pula, kalau boleh happy pula nak mati. Tak. Tapi maksudnya kita taklah cintakan dunia sangat. Kita nak dunia tapi taklah terlalu fokus dunia sampai lupa langsung pasal akhirat. Soalan yang kedua. Ustaz, ibu saya minta saya berkahwin. Disebabkan permintaan ibu saya bersetuju menerima seorang lelaki tapi tiada rasa cinta. Bolehkah saya teruskan hubungan ini sehingga ke perkahwinan? Apakah saya dikira berkahwin atas sebab tertentu? Ramai orang dia rasa dia kena cinta dulu orang boleh kahwin. Sehingga kan kadang-kadang sampai hilang kemanisan perkahwinan sebab semuanya telah diberikan sebelum perkahwinan. Ada orang yang mencinta, kawan dengan orang, bertunang sampai 10 tahun. Segala-gala rahsia dah tak ada apa rahsia dah. Dia punya true colour semua dah tahu, maka hilang kemanisan selepas perkahwinan. Cinta ini adalah milik Allah. Allah yang akan beri kepada kita.
Tambahan pula, kalau perkahwinan datang daripada pilihan ibu kita, ayah kita, orang yang lebih kenal kita, tambah pula kalau mak ayah kita adalah orang yang baik-baik, orang soleh pula, maka better, lebih baik cadangan saya, kita terimalah pandangan ibu ayah kita. Satunya sebab mereka lebih kenal kita dan mereka lebih berpengalaman dalam mengenal manusia yang lain. So kalau mak ayah kita orang yang soleh, orang yang jaga hubungan dengan Allah, naluri mereka, ilham mereka hebat, ya Allah sentiasa berikan macam-macam ilham kepada mereka, maka gunakanlah power of mak, power of bapa ini supaya mereka yang boleh berikan jodoh kepada kita. Kalau mak ayah kita jenis biasa-biasa saja, yang ibadat tak jaga, malah dia melakukan maksiat pula, tiba-tiba dia suruh paksa kita kahwin dengan orang pilihan dia dengan sebab-sebab yang bersifat keduniaan, maka yang ni sebenarnya mungkin kita boleh fikirkanlah, ya. Yang paling penting adalah tujuan Allah menciptakan perkahwinan yang mana supaya kita ada apa? Kecenderungan. Kita ada perasaan belas, perasaan kasih, kecenderungan, ada rasa perasaan itu, maka sebab itu Allah suruh kita berkahwin. Maka berdoalah kepada Allah, kalau dia bukan pilihan kita sekalipun, berdoa kepada Allah supaya Allah berikan perasaan itu kepada kita. Sebab itu dalam Islam dia ada bertunang. Bertunang ni sebagai salah satu cara untuk Allah berikan perasaan, kecenderungan, rahmah dan juga mawaddah tadi itu. Rasa kasih, rasa belas, rasa cinta, rasa sayang, biasanya sepatutnya melalui pertunangan. Dan pertunangan bukan lesen perkahwinan, pertunangan bukan boleh duduk serumah, pertunangan bukan boleh pegang tangan, pertunangan bukan menyebab kita boleh keluar sesuka hati berdua-duaan. Bukan. Pertunangan adalah sebagai tanda yang kita sudah mengikat ikatan supaya tak ada orang lain boleh masuk calon perkahwinan. Itu untuk soalan yang kedua. Soalan yang terakhir, sekarang ni daripada golongan ustaz sendiri. Ada golongan ustaz sendiri berlaku poligami yang disifatkan tidak adil sehingga membawa kepada pandangan yang negatif. Apa pandangan ustaz? Pertama sekali, hilangkan perasaan negatif terhadap poligami. Itu nombor satu cadangan saya. Sebab berapa ramai perempuan hari ini yang tertindas walaupun dia tidak berpoligami, suaminya tak kahwin 2-3, tapi suaminya curang main kayu 3. Bayangkan mana lebih baik dengan suami berkahwin 2 atau 3 berbanding yang main kayu 3. Fikirkan yang tu. Mana buangkan persepsi negatif. Sebab kita nampak kes-kes yang negatif kepada orang yang berpoligami. Namun dalam masa sama kita juga tak boleh nafi bagi orang yang monogami, yang kahwin seorang, juga melakukan perkara negatif-negatif yang sama, yang menindas, yang tak beri nafkah dan sebagainya. Dan bayangkan pula bagi orang yang berpandangan negatif tentang poligami, tapi dia tak tengok pun keluarga ataupun suami bersama isteri yang sama-sama mereka baik antara mereka. Suaminya melaksanakan tugas, tanggungjawab, nafkah dengan betul. Isteri dengan isteri yang lain juga mereka saling bekerjasama dalam menguruskan keluarga, anak-anak dan seumpamanya. Maka ini cadangan saya, hilangkan persepsi negatif itu. Nombor satu. Yang kedua, persepsi yang negatif terhadap ustaz-ustaz yang buat silap dalam poligami. Pertama sekali, ustaz-ustaz juga adalah manusia. Agamawan macam mana sekalipun, dia bukan Nabi, dia bukan Rasul, dia bukan malaikat. Jadi bila bukan malaikat, bukan Nabi, bukan Rasul, dia adalah manusia yang tidak maksum. Maknanya tetap akan ada potensi, ada risiko untuk buat silap, buat dosa, tak sempurna. So di kalangan agamawan itu sendiri perlu ukur baju di badan sendiri. Tengok mampu tak mampu, adil tidak adil. Jangan fikir pasal masyarakat, fikir pasal agama ni, fikir pasal Allah, fikir pasal hukum asal perkahwinan dan seumpamanya. Masing-masing kena menginsafi dan muhasabah diri. Betulkan balik tentang hukum asal perkahwinan, bukan hukum asal poligami saja, hukum asal perkahwinan tu. Tujuan berkahwin, kemudian tanggungjawab dalam perkahwinan dan seumpamanya. Bagi orang awam pula yang menampak ustaz-ustaz yang melakukan kesilapan dalam poligami, tak salah bila kenal ustaz-ustaz, tak salah untuk beri nasihat dan juga teguran dengan cara yang baik. Jangan sampai kita caci maki, menghina, memburukkan di media sosial, menentukan tak elok. Jadi kita tegurlah dengan cara yang terbaik. Tapi kalau nak buat macam mana kalau ustaz-ustaz tu memang buat dengan cara yang terbuka, dia sengaja mendedahkan dirinya, keluarganya, poligaminya dengan cara yang memberikan fitnah, maka jangan salahkan orang, jangan salahkan masyarakat kalau nak tegur dia secara depan-depan, sebab dia sendiri yang telah membuka fitnah pada mata masyarakat. So pada pandangan saya, dua cara ni, hilangkan persepsi negatif tentang poligami. Yang kedua, ingatlah bahawa ustaz-ustaz juga adalah manusia, yang mereka itu tidak maksum, mereka juga ada melakukan kesilapan dan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna melainkan para nabi, para rasul, yang mereka itu sempurna, mereka itu maksum. Jadi dalam masa yang sama, walaupun ustaz tidak maksum, bukanlah bererti kita boleh rela mereka buat salah. Tidak. Perlu ditegur, perlu dimaafkan dan perlu diingatkan. So ustaz-ustaz juga perlu bermuhasabah, perlu untuk mengkoreksi dan memperbaiki. Yang penting jadilah suami yang adil. Kerana ingat hadis Nabi SAW bagi seorang yang berpoligami,
dan mereka itu nanti di akhirat akan jalan dengan bahu yang sengit sebelah. Bahu ni bukan bahu sengit semata-mata, tapi dengan beban yang sangat luar biasa, yang dahsyat, yang sakit, yang perit hari kiamat nanti. Sebab apa dia jadi jalan sengit sebelah terus hoyong hayang hari kiamat? Sebab dia tidak berlaku adil. So itu saja jawapan saya untuk episod yang terakhir ini, dan mudah-mudahan insya-Allah rancangan kita Mu Tunggu Aku Tanya, rancangan ini akan terus diminati dan disukai oleh kita semua. So terus like, subscribe dan juga share program kita. Semoga berpanjangan pahala kita sama-sama. Minta maaf salah silap daripada saya, Ustaz Syarizan Daud. Nanti ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.